Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So yang ni RPH bahasa Inggeris. Ada kumpulan A. Okey. Ada yang TS25 dan kumpulan B beserta dengan TS25. So tahun 5 saja belum siap, dalam proses. Okey, macam mana nak isi nak guna RPH PAK 21 berfokuskan PBD. Okey, kita tengok ni. Okey. Pertama sekali bila cikgu dapat RPH ni, cikgu pergi dekat DLP data. Okey. DLP data, cikgu buat pilihan aktiviti, set induksi, objektif. Cikgu boleh alter di sini dekat DLP data nah. Okey, cikgu alter di sini dekat objektif. Lepas tu set induksi, cikgu tengok kepada yang standard list cikgu tengok pada content standard dengan learning standard ni. Content standard, okey, learning standard cikgu sesuaikan. So seinduksi apa yang sesuai untuk LS di sini, learning standard. Okey, so seinduksi apa, boleh buat pilihan siap-siap. Kenapa saya tak letak setiap ni, saya tak letak button. Okey. Sebab actually pada asalnya ini semua tak letak button bagi formula auto generate. Sebab saya nak cikgu terus buat untuk setahun siap-siap, buat untuk semua sekali siap-siap. So nanti dekat DLP cikgu just pergi dekat ni. Yang ni adalah nombor lesson. Nombor lesson ni di sini dia akan berubah ikut lesson cikgu. Tapi disebabkan bahasa Inggeris, okey, bahasa Inggeris dia ada dua. Untuk content standard dia ada main skill dengan complementary skill. So saya tak dapat nak auto generate kan. So bahagian topics pun cikgu kena buat pilihan. So dari bila first cikgu dapat saya punya RPH ni, first cikgu kena pergi dekat DLP data. Cikgu buat pilihan siap-siap untuk objektif ni. Cikgu boleh alter ayat dari sini. So seinduksi, buat pilihan siap-siap. Okey, cikgu nak buat apa? Okey, buat pilihan siap-siap. Kalau nak buat pilihan semua sekali pun buat pilihan untuk semua sekali, tak banyak pun. Kalau untuk tahun 1 cuma ada 44 lesson. Okey, so 44 lesson bila dah habis cikgu boleh ulang semula. Okey, so cikgu buat pilihan siap-siap berdasarkan kepada LS tadi. Okey, learning standard. So dari objektif, seinduksi, aktiviti, penutup, cikgu buat pilihan. Lepas tu kaedah dia apa yang cikgu nak guna. Kalau cikgu rasa ada kaedah pembelajaran di situ, dia ada banyak lah. Dia ada 1, 2 yang ni berdasarkan kepada kaedah pembelajaran yang dicadangkan dalam edisi kedua. Edisi pertama pun ada juga, iaitu buku rujukan PBD tu. Okey, so others ni maksudnya lain-lain selain daripada yang di sini. Sebenarnya apa-apa kaedah yang cikgu guna tu, semua tu dipanggil dengan kaedah pembelajaran lah. So apa-apa kalau cikgu nak letak, tak mau others, cikgu boleh. Okay, contoh cikgu rasa cikgu nak tambah lah. Sini saya bagi 5. Okey, so cikgu nak tambah. Cikgu nak tambah untuk kaedah pembelajaran. Cikgu tak boleh tambah di sini, cikgu kena tambah di sini. Bahagian data. Bahagian data ni data mentah lah. Okey, so bahagian data tadi cikgu nak tambah kaedah pembelajaran. Okey,
dia ada okey, ada pembelajaran. Okey, dan di sini cikgu boleh tambah lah. Okey, bahagian-bahagian ni boleh tambah. Begitu juga dengan AMK. Kalau cikgu nak buat penambahan moral value, kalau cikgu nak buat penambahan, okey, cikgu boleh buat penambahan di bahagian data mentah. Okey, bahagian data mentah. So di sini ni just buat pilihan sajalah. Bagi cikgu klik tu dia ada tanda ni. Okey, jangan delete boleh, tapi jangan tekan clear ke. Okey, nanti dia akan hilang function. Untuk reflection ni cikgu tak payah ubah sebab di sini di dalam DLP ni dia memang dah saya letakkan button siap-siap sini untuk cikgu buat pilihan. Okey, ada sekolah dia tak galakkan untuk bertype, so just delete lah. Tapi idea dia kalau cikgu nak buat reflection tu, cikgu boleh cari dalam ni. Dia ada banyak saya bagi dalam ni, dalam DLP data ni. Dalam data ni cikgu bagi banyak untuk refleksi tu, cikgu boleh pilih. Okay, cikgu boleh cari idea dari situ lah untuk tulis apa dalam refleksi walaupun bertulis tangan. Okey. So bila cikgu dah siap DLP data ni, kalau tak larat nak buat sampai 44 tu, cikgu buatlah dulu untuk 10 ke kan. Jadi bila dah siap, cikgu pergi dekat DLP. Okey, daily lesson plan ni. Cikgu just klik dekat nombor. Okey, maksudnya lesson pertama cikgu nak guna untuk minggu pertama. Okey. Dia kena ubah ni minggu 1 hari 20 hari bulan. Murid yang hadir berapa orang. Okey. Kalau masa tu tak ambil attendance lagi, just delete saja, nanti tulis tangan lah. Okey, murid cikgu ada berapa orang? Okey, 40. So, kelas mana? Kelas mana yang cikgu mengajar? Okay, untuk nama kelas pun kena ubah di bahagian data. Bahagian kelas. Okay, masa. Okay, masa pun sama. Ubah di bahagian sini. Ini data mentah. Cikgu boleh ubah nama di sini. Okay, boleh ubah nama di sini. Okay, ini masa pun cikgu boleh ubah di situ. Lepas tu, cikgu just klik. Buat pilihan masa. Okay, buat pilihan masa. Kemudian buat pilihan topik. Okey. Kalau anda kata bila cikgu klik tu tak ada tanda ni, maksud cikgu tengok kat atas ni ada formula, maksud dia tak boleh ubah. Okey, itu auto generate. Kalau cikgu klik ada tanda button ni dan di atas ni tak ada formula, dia ikut apa yang kita pilih tu. Yang tu cikgu kena buat pilihan. Okey, so main skill. Minggu transisi kan. Okey. Kalau cikgu tak mau benda ni ada di tengah, cikgu boleh pergi sini. Okey, cikgu highlight. Cikgu letak tepi. Okey, dia akan ada di tepi semua. Okey. Excel ni dia kena main dengan dia. Macam main game tu. Cikgu akan belajar dan cikgu akan tahu, akan faham lah. So bahagian ni pun ada formula kat atas, maksudnya auto generate. Auto dari mana? Dari yang cikgu dah isi tadi. Dia akan ikut. Dari yang cikgu dah isi tu. Okey. Dia akan ikut. Di sini yang ni assessment method ni pun cikgu kena pilih. Lepas tu kalau ada penilaian tu, tahap penguasaan berapa lah. Yang ni semua ni tak payah. Ni pun auto generate bila cikgu dah isi. Bukan kata benda ni auto generate cikgu tak payah isi, cikgu tak boleh ubah. Boleh ubah dekat sini di LP data. Tapi kalau ayat cikgu kena ubah dekat data mentah ni. Okey.
Baik, kemudian yang ini pun tak payah, yang ini pun tak payah. Kalau cikgu rasa tak ada pemulihan, cikgu just delete saja. Okey, ini lesson keberapa? Okay, lesson pertama, cikgu pergi dekat DLP data, cikgu pergi dekat recovery itu. Okay, untuk lesson pertama ni, nombor ni mewakili yang cikgu klik di sini nah. Ni satu. Okay, so data dia semua di nombor satu ni. Okay, so kalau cikgu nak delete apa-apa, cikgu delete dari sini. So cikgu tak mau, tak ada, maksudnya tak ada pemulihan. Cikgu just delete. Okay, delete. Lepas tu nanti bila cikgu pergi dekat sini, dia akan hilang. Tak ada. Maksudnya semua pengayaan sajalah. Okay. So kalau tak ada, contohnya cikgu hari tu MC ke apa ni, lesson kena buat. Okay, senang. Kalau dulu cikgu terpaksa tulis, paling malas lah nak buat lesson plan ni. Bila dah siap, cikgu pergi dekat file, cikgu pergi dekat print. Dia memang satu muka surat. Okay, so cikgu just print lah. Print. Okay, lepas tu kalau cikgu ada kelas lain lagi pada hari tu, pada minggu pertama, pada lesson tu, lesson yang sama, cikgu ada kelas lain, cikgu just buat pilihan je lah. Buat pilihan masa, buat pilihan masa. Sebenarnya masa lah, kita nak ubah kelas dengan masa, yang lain tu semua sama lah. Okay, so cikgu pergi file, cikgu print pula. Lepas tu, okay, untuk lesson pertama tu mungkin minggu kedua masih lagi kan lesson pertama. So minggu kedua kita mula dengan 24. Contohlah yang ni kumpulan A, 24 minggu kedua. So kelas, lepas tu ubah. Minggu kedua masih lagi lesson ni, tak lagi berubah. Just pilih minggu, hari ubah, lepas tu kan print. Yang tu je lah. Ni untuk setahun. Okay, so mungkin minggu lesson kedua kita mula laksana, lesson kedua kita mula laksana pada minggu ketiga. So buat pilihan yang ni pon ni. Okay, lepas tu minggu ketiga mula dengan berapa hari bulan, 31. Okay, kelas mana. Lepas tu ni buatlah pilihan. Saya buat RBH, tapi saya buat option bahasa Inggeris. Yang tu cikgu kena tahu. Cikgu, kalau cikgu ada masalah, cikgu boleh cadangkan pada saya. Okay, saya buat option bahasa Inggeris. Yang ni pun atas permintaan cikgu-cikgu lah. Kena buat ada main skill, complementary semua. So saya dah ubah sesuai dah. So cikgu buat pilihan. Okay, buat pilihan. Yang ni buat pilihan. Dia semua dari topik sampai learning objective tu cikgu kena buat pilihan. Okay, so kalau ada satu lagi success criteria tu cikgu kena isi sendiri. Yang tu berdasarkan kepada PDP cikgu pada hari tu. Okay, so mudah, dia memang setahun. Okay, untuk dalam ni pula dia ada civic. Civic ni civic just main pilih je lah. Okay, cikgu dah mengajar sampai lesson berapa. So mungkin cikgu dah mengajar sampai lesson ke 12. So dalam ni cikgu just klik lesson ke 13 lah. Civic tu sesuaikan dengan cikgu punya learning standard. So kalau mengenai family, ni betul dah, love for family tu love. Okay, kalau cikgu nak ubah, cikgu pilih ni nombor 6 kan. Cikgu pergi dekat data civic ni. Nombor 6 tu ada di pilihan yang ni nombor 6. So ini, kalau cikgu rasa tak sesuai, cikgu nak pilih yang lain, tengok nombor berapa yang sesuai. Kalau cikgu kata nombor 9, cikgu pergi dekat civic ni, cikgu pilih nombor 9.
Okey, nombor 9 dia akan ubah. Okey. Kemudian aktiviti, ini aktiviti sekolah yang kita kena ikut lah. Kalau ada cikgu rasa nak ubahlah dekat data civic. Semua yang ada di sini data civic. Cikgu kena ubah dekat data civic. Okey. Yang lain ni pun semua auto generate. Kecuali refleksi pun samalah. Okey. So yang ni PBD ni, yang ni cikgu, kalau cikgu nak buat pentaksiran standard pelajaran gabungan, LS gabungan lah, learning standard tu cikgu nak bagi gabung-gabung dia, cikgu boleh buat di sini. So apa kaedah cikgu ini, fokus dia lebih kepada PBD lah. Okey, cikgu nak buat untuk berapa orang. Okey, ini untuk PBD. So bila cikgu buat pentaksiran, pastikan cikgu isi ni. Okey, bila cikgu buat pentaksiran, okey, berapa orang yang tak mentas, supaya cikgu tahu cikgu nak bimbing berapa orang lagi. Kalau boleh semua sekali melepasi tahap minimum. Okey, ramai cikgu tak faham sebenarnya untuk mencapai tahap penguasaan minimum tu cikgu kena bimbing. Jangan biarkan murid tu terkapai-kapai untuk mencapai sendiri. Maksudnya kita kena bimbingan berterusan. Okey. So kalau cikgu boleh libatkan murid juga untuk membimbing kawan-kawan yang lain, tak ada masalah. Okey, sehingga mereka, contoh beberapa orang mentor di kalangan pelajar, bagikan pelajar tersebut menti, pelajar tersebut akan bimbing pelajar tu, menti dia tu, bila dia nampak dah boleh, dia akan bagi tahu dekat cikgu, menti saya ni dah boleh. Cikgu pun buat pentaksiran untuk murid yang menti tadi. Bila dah boleh, cikgu letak, maksudnya dah melepasi lah. Boleh minta bantuan murid untuk bimbing kawan. Okey, tak ada masalah. So yang ni data mentah, kalender. Dekat kalender ni yang saya selalu tanya, cikgu, takwim kumpulan A ke B, sebab takwim kumpulan A dia cuti Jumaat Sabtu. Kalau takwim kumpulan B dia cuti Sabtu Ahad. Okey. So dekat sini cikgu boleh buat pilihan. Sini pun cikgu boleh buat pilihan dalam takwim. Okey. So yang tu saja. Sekian, terima kasih.